Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah kelas, kita akan teruskan lagi PDPR kita dengan bab 5, bahagian yang ketiga. Okey, bagi bahagian yang ketiga ini, kamu akan diajar tentang mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Kita imbas kembali apa yang kamu dah belajar dalam 2 video sebelum ni. Apa yang kamu dah belajar adalah tentang graf. Graf dia ada bintik, dia ada garis. Macam mana bentuk bintik garis tu? Okey, ni bintik. Bintik, bintik, bintik. Sambungkan bintik dengan garisan. Okey, sambungkan dengan garisan. Bintik ni dikenali sebagai bucu. Garisan ni dikenali sebagai tepi. Itu adalah graf. Okey, graf mudah. Kamu dah belajar tentang graf mudah. Graf mudah ni dia tiada gelung, tiada berbilang tepi. Okey, lepas tu bilangan darjah bagi graf adalah 2 kali bilangan tepi. Okey, ni kamu dah belajar. Darjah ni adalah bilangan tepi yang mengaitkan 2 bucu. Seterusnya, apa lagi yang kamu dah belajar? Graf berbilang tepi dan gelung. Macam mana bentuk graf berbilang tepi dan gelung? Okey, cikgu bagi contoh. Tu 2. Okey, ada 4 bucu. Dia ada berbilang tepi. Dia ada gelung. Ni adalah bentuk. Okey, cikgu label P, Q, R, S. Yang ni dipanggil berbilang tepi. Yang ni adalah gelung. Okey, ni adalah contoh graf berbilang tepi dan gelung. Seterusnya, apa lagi kamu dah belajar? Kamu dah belajar tentang graf terarah dan berpemberat. Macam mana bentuk graf terarah dan berpemberat? Contoh. Contoh, cikgu bagi contoh. Okey, ni arah. Ni adalah arah. Berpemberat apabila dia meletakkan sesuatu nilai di situ. Okey, contoh macam ni. Dia letakkan contoh 30 km, 17 km, 18 km. Okey, yang ni yang dipanggil berpemberat. Maksudnya tepi tu dia ada nilai dia sendiri. Okey, ni semua yang kamu dah belajar dalam 2 video sebelum ini. Okey, baiklah. Apa yang kita nak belajar hari ini tentang subgraf? Ada 2 benda yang kita nak belajar hari ini. Kamu kena ingat, kita nak belajar tentang subgraf dan juga pokok. Okey, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan subgraf. Subgraf. Subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan graf. Dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Subgraf adalah sebahagian atau keseluruhan graf dilukis semula. Okey, kita lihat contoh. Kita lihat contoh. Cikgu ada satu graf. Macam mana kita nak melukis subgraf bagi graf yang diberi? Okey, ni adalah graf yang diberi. Subgraf bagi G. Kita nak melihat subgraf bagi G. Subgraf ni ada pelbagai, bukan satu, bukan dua. Bergantung kepada bentuk graf diberi pada kamu. Okey, subgraf pertama, cikgu boleh lukis P, Q. P, Q. Itu adalah subgraf dia. Sebahagian daripada graf tu. Tanpa kita ubah kedudukan asal bucu dan tepi. Ataupun cikgu boleh lukis, okey, ni yang pertama, subgraf pertama. Subgraf kedua, mungkin cikgu boleh ambil P, S. Subgraf ketiga, mungkin cikgu boleh ambil S, R. Ataupun cikgu boleh ambil keseluruhan
graf. Okey, keseluruhan graf. P, Q, S, R. Okey, kamu tulislah ni E3, ni E5, E1, E2, E4. Yang ni pun sama, kamu tulislah E5. Ni E1. Yang ni SR E4. Okey, ni adalah antara subgraf bagi graf diberi. Yang ni kita copy terus satu graf. Sebab dia kata subgraf ni boleh jadi keseluruhan. Okey, ni antara subgraf bagi graf yang diberi. Kita lihat apa ciri-ciri bagi subgraf. Secara ringkasnya, suatu bucu dalam graf G adalah subgraf bagi G. Secara ringkasnya, dia kata suatu bucu dalam graf G ialah subgraf bagi G. Suatu tepi dalam graf G bersama dengan bucu-bucu dikaitkan ialah subgraf. Tepi bersama bucu yang dikaitkan ialah subgraf bagi G. Setiap graf adalah subgraf bagi dirinya sendiri. Ni maksud yang ketiga ni, maksudnya yang ni. Setiap graf adalah subgraf bagi diri dia sendiri. Setiap bucu ialah subgraf bagi G. Maksudnya kalau cikgu ambil P sahaja, tu pun dikira sebagai subgraf. Okey. Baiklah, seterusnya kita lihat tentang pokok. Pokok bagi graf, bukan pokok sekeliling kita. Jadi, tadi kita dah belajar tentang subgraf. Sekarang ni kita nak lihat apa yang dimaksudkan dengan pokok. Pokok ialah suatu graf. Pokok ialah suatu graf. Pokok bagi suatu graf ialah subgraf. Subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri tertentu. Kamu kena tahu pokok ialah subgraf. Tadi kita dah belajar subgraf kan? Pokok adalah subgraf, tapi dia ada ciri-ciri tertentu. Apa ciri pertama dia? Dia mestilah graf mudah. Graf mudah bermaksud tiada gelung dan tiada berbilang tepi. Dia adalah satu graf mudah. Dan dia kata semua bucu mesti berkait. Semua bucu mesti berkait. Jadi dia tiada bucu terpencil. Tiada bucu terpencil. Maksudnya semua bucu mesti ada tepi. Tetapi dia mesti dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Betul lah, bila dia dikaitkan dengan satu tepi, maksud dia macam ni. Ni bucu P, bucu Q. Dia mesti ada satu tepi sahaja. Satu tepi sahaja. Dia tak boleh ada dua. Apa maksud tak boleh ada dua? Kalau tiba-tiba dia ada macam ni. Yang ni adalah berbilang tepi. Sebab itulah berbilang tepi, kita tak boleh dikatakan sebagai pokok. Pokok adalah satu graf mudah. Yang ni kamu kena ingat. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Ni kamu kena ingat. Sebab bila kita nak buat pengiraan, kamu kena ingat yang ni. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Kalau bilangan tepi dia 4. Bilangan tepi. Kalau bilangan tepi 4. Jadi bilangan bucu adalah 4 tolak 1. 3. Tu maksud dia. Baiklah, kita nak melihat contoh. Contoh ni cikgu ambil daripada buku teks kamu, muka surat 140. Okey, kita lihat rajah 1 dan rajah 2. Apa yang membezakan rajah 1 dan rajah 2? Rajah 1 ni pokok. Rajah 2 ni bukan pokok. Sebelum kita baca ciri-ciri dia ni, cuba kamu perhatikan. Perhatikan dua gambar rajah ni. Apa beza dia? Apa tepi yang ditambah bagi rajah 2? Tepi yang ditambah bagi rajah 2 adalah yang ni. Yang ni ditambah. Perasan tak kelas? Daripada rajah 1 ke rajah 2, yang ni ditambah.
Okey, itu yang menyebabkan dia bukan pokok. Kita lihat. Rajah 1 merupakan pokok. Kenapa? Sebab semua bucu berkait. Pasangan bucu dikaitkan satu tepi sahaja. Tak ada gelung, tak ada berbilang tepi. Yang ni bucu, kamu dah tahu. Yang ni tepi. Lepas tu bilangan bucu 5, tepi mesti 4. Bilangan tepi adalah sama dengan bilangan bucu tolak 1. Tu kamu kena ingat. Tadi kita dah belajar kan? Bilangan tepi, bilangan bucu tolak 1. Okay, ini adalah pokok. Rajah 2, kenapa dia bukan pokok? Rajah 2 ni dikatakan bukan pokok kerana bucu B dan bucu E boleh dikaitkan dengan dua cara. Bucu B dan bucu E dikaitkan dengan dua cara. Maksud dia macam ni, bahasa mudah dia, kita nak ke rumah B, kita daripada rumah B, kita nak ke rumah E. Kita lihat jalan dia. Daripada B, kita nak ke E. Okey, ni ada satu jalan. Ni jalan pertama. Boleh kelas? Ni jalan pertama B ke E kita. Dan daripada B, kita nak ke E, dia juga ada jalan lain. Maksudnya, dia jalan panjang. B ke C dahulu. Lepas tu, dia ke D. Barulah dia sampai ke rumah E. Ini adalah jalan yang kedua menuju ke rumah E. Jadi dia ada dua cara di sini. Sebab itulah dia dikatakan bukan pokok. Ingat, daripada satu bucu ke bucu yang lain hanya boleh dikaitkan satu tepi sahaja. Satu cara sahaja. Itu bahasa mudah dia. Dan dia bucu dia ada 5, tepi juga ada 5. Tepi ada 5. Sepatutnya bagi pokok tepi mesti ada 4. Okey, contoh macam inilah. Rajah 1. Kenapa cikgu kata dia hanya ada satu tepi? B nak ke rumah E. Kita B nak ke rumah E. Yang ni tak ada jalan. Jadi dia perlu lalu ke C, lalu ke D, baru sampai ke E. Jadi dia hanya ada satu jalan. Tu yang membezakan dia dengan rajah yang kedua. Okey, diharap kamu faham maksud pokok dan macam mana nak menentukan pokok bagi suatu graf. Lihat contoh 1. Lukis dua pokok berdasarkan graf yang diberikan di bawah. Okey, ini adalah graf kita. Okey, cikgu labelkan bucu dia. P, Q, R, S, T. Ingat bila kita melukis pokok, apa yang kita perlu tahu adalah bilangan tepi yang sepatutnya ada. Bilangan tepi adalah bilangan bucu tolak 1. So, bucu dalam gambar rajah diberi adalah 5 tolak 1 sama dengan 4. So, bilangan tepi yang sepatutnya ada dalam gambar rajah pokok kamu hanyalah 4. Tetapi dalam soalan diberi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tepi dalam graf diberi. Kena tolak berapa untuk dapatkan 4? Kamu perlu tolak. Singkirkan 3. Singkirkan 3 tepi untuk melukis pokok. Okey, kita lihat pokok yang pertama. Kalau kamu perhatikan, graf ni adalah bentuk yang tertutup. Jadi, macam mana kamu nak lukis pokok? Senang dia cara kita melihat graf. Okey, cikgu ajar cara senang. P, Q, R, dia sambung kat sini kan? Yang ni adalah satu bentuk tertutup, iaitu bentuk segitiga. Cikgu tak nak tertutup. Cikgu perlu keluarkan satu tepi. Yang mana cikgu patut keluarkan tepi? Adakah tepi yang pertama, ataupun yang kedua, ataupun yang ketiga? Jadi antara 1, 2 dan 3, tepi yang sepatutnya cikgu keluarkan adalah tepi yang ketiga. Kenapa cikgu keluarkan 3? Sebab cikgu tak mahu bentuk tertutup. Okay, cikgu lukiskan bucu. Cikgu lukiskan bucu.
Okey, yang ni cikgu ambil. Yang ni cikgu ambil. P, Q, R, S, T. Cikgu keluarkan bucu yang ketiga, tepi yang ketiga. Sebab cikgu tak nak dia menjadi satu bentuk tertutup bagi PQR. Dan seterusnya, cikgu lihat T, R dengan S. Dia juga membentuk satu bentuk tertutup. Bentuk segitiga. Yang mana kita nak buka? Yang mana kita nak buka bagi segitiga yang ni adalah yang ni. Cikgu akan keluarkan tepi yang kelima. Jadi, yang kita ambil adalah tepi ke-6, tepi ke-7. Okey, seterusnya. Kita dah ada 1, 2, 3, 4 tepi. Ingat, kita perlukan 4 sahaja. Jadi, tepi yang keempat ni juga cikgu akan singkirkan. Jadi, ini adalah gambar rajah pokok kita yang pertama. Seterusnya, kita nak melihat gambar rajah pokok yang seterusnya. Okey, cikgu padam yang ni supaya senang. Kita nak melukis gambar rajah pokok yang lain pula. PQ, yang ni R. PQR, okey. Yang ni tepi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi kita melihat gambar rajah pokok yang lain pula. Gambar rajah pokok yang kedua. Tepi yang mana kita nak singkirkan? Ingat, kita nak singkirkan 3 tepi. Jadi kita carilah mana gambar rajah tertutup. Bila gambar rajah tertutup, kita perlu singkir 1. Okey, bagi yang ni. 1, 2, 3 ni. P, Q, R. Dia tertutup. Jadi cikgu nak singkirkan 1. Tadi kita dah singkirkan yang mana? Kita dah singkir nombor 3. Jadi kalau kita dah singkir nombor 3, kita janganlah singkir nombor 3 pula untuk yang kedua ni. Kita singkirkan antara nombor 1 dengan nombor 2. Jadi cikgu nak singkirkan nombor 1. Cikgu nak singkirkan nombor 1. Jadi cikgu hanya perlu sambungkan QR dengan RP. Seterusnya, yang ni, segitiga yang ni, kita nak singkirkan yang mana? Segitiga yang ni. Okey, yang ni. Yang mana salah satu kita perlu singkirkan? Tadi kita dah singkir yang mana? Kita dah singkir nombor 5. Sekarang ni kita nak singkir yang mana? Nombor 5 kita ambil lah. Kesian dia. Okey. So, kita singkirkan nombor 4 di sini. Kita dah ada 1, 2, 3 tepi. So, antara yang ni, segitiga yang ni, yang mana salah satu kita nak singkirkan? Untuk yang ni. Kita nak singkirkan yang mana? Yang ni dah ada. Antara TS dengan SR. Antara TS dengan SR, kamu ambillah salah satu. Cikgu ambil RS. Jadi, ni adalah bentuk pokok kita yang kedua. Tu cara dia. Baiklah, kita lihat contoh kedua. Rajah di bawah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Okey, dia bagi satu rajah pada kamu. Dia minta kamu lukis pokok. Lukis pokok dengan nilai pemberat yang minimum. Ingatlah, bila pokok, kita kena terus lihat berapa bilangan tepi yang sesuai. Jadi, bilangan tepi yang sesuai adalah bilangan bucu. Bucu ada berapa dalam ni? 5. Tolak 1. Jadi, bilangan tepi yang sepatutnya ada dalam graf itu adalah 4 sahaja. Tetapi, graf yang diberi kepada kamu ni ada 7 tepi. Jadi, 7 perlu tolak berapa untuk dapat 4? 7 perlu tolak 3. Jadi, kita perlu keluarkan 3 tepi.
Ingat dia nak minimum. Jadi nilai pemberat ni untuk melukis pokok kita perlu keluarkan pemberat yang nilai dia tinggi. So sekarang ni kita kena try and error yang mana kita perlu keluarkan. First kali cikgu nak lihat mana pemberat paling tinggi nilai dia. 25, 20 dan 19. Okey, kita cuba keluarkan dahulu 3 ni. Kita lukis. Lukis dahulu bucu PTS. Bucu kena kekalkan. Lukis ikut yang asal. Ni QR. Okey, cikgu keluarkan PQ. So, PQ jangan sambung. QR cikgu keluarkan juga, jangan sambung. PT juga cikgu keluarkan, jangan sambung. So, apa yang tugas kamu? Lukis balik tepi yang kita tak keluarkan. Lukis tepi yang kita tak keluarkan. Okey, yang ni kita tak keluarkan. Okey, tulis pemberat dia. 10, 12, 17, 14. Cuba lihat kembali. Sesuai ataupun tidak, adakah gambar rajah yang kita lukis ni adalah pokok? Ingat, pokok adalah satu gambar rajah yang mana setiap bucunya perlu disambungkan, perlu dikaitkan. Sekarang ni kita ada satu bucu yang tidak disambung. Ni dia dah menjadi bucu terpencil. Kita tak nak macam tu. Jadi, untuk P ni, kita keluarkan yang ni dengan yang ni kan. Kita kena masuk balik. Yang mana kita nak masuk balik? 25 ke 19? Mana paling kecil? Paling kecil 19 lah kan? So, kita sambungkan P kepada T. 19 kita ambil balik. Jadi, 19 kita ambil balik. Kita padam. Jadi, sekarang ni dah tinggal 5 tepi. Jadi, kita perlu korbankan satu lagi tepi. Cuba perhatikan gambar rajah ni kelas. Yang mana dia membentuk satu bentuk yang tertutup. Kat mana dia bentuk tertutup? PTQ, dia tak tertutup. Jadi, yang ni dah settle. Tapi TRS membentuk segitiga yang tertutup. Kita perlu buka dia. Ingat, bagi pokok, kita tak boleh tutup. Bila tutup, bermaksud dia ada dua jalan. Jadi, antara 12, 14 dengan 17, mana pemberat yang minimum? Maksimum. Pemberat yang berat. Yang berat adalah 17. Yang ni kita padam. Jadi, yang kita keluarkan adalah 25, 20, 17. Yang ni adalah gambar rajah pokok kita dengan pemberat yang minimum. Pemberat minimum. Cuba kita kira. Apa nilai pemberat kita? Okay, nilai pemberat. 19 tambah 10 tambah 12 tambah 14 sama dengan 55. Jadi, kita dah mendapat gambar rajah pokok dengan nilai pemberat yang minimum. Okay, sekian sahaja daripada cikgu. Diharap video ini bermanfaat pada kamu. Kamu faham dengan apa yang ingin cikgu sampaikan. Jangan lupa salin nota selepas menonton video ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.